Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 9 September 2020 bersama saya Nur Syah Muhammad Ami. Bekas Timbalan Menteri Pertahanan Liu Chintong hairan mengapa kehadiran Menteri Pertahanan China ke negara ini bertemu Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak dilaporkan media tempatan. Menurut Liu, kehadiran menteri daripada negara kuasa besar itu adalah satu acara penting buat kerajaan dan negara. Menteri Pertahanan China Wei Fenghe dilaporkan menemui Muhyiddin di Kuala Lumpur Isnin lalu untuk membincangkan kerjasama dua hala antara kedua-dua negara. Agensi berita China Xinhua dan akhbar Hong Kong South China Morning Post turut melaporkan lawatan itu semalam. Muhyiddin dipetik agensi berita itu menyatakan kesediaan Malaysia memperkukuhkan hubungannya dengan Beijing dalam semua bidang, termasuk pertahanan, perdagangan dan pendidikan. Mengulas lanjut, Liu berkata Malaysia tidak harus berpihak kepada mana-mana pihak di tengah-tengah kemelut antara China dan Amerika Syarikat berhubung kedaulatan laut China Selatan. So saya rasa krisis yang mungkin berlaku di Lautan China Selatan memerlukan suara Malaysia dan suara Malaysia bukan untuk memihak kepada sesiapa. Malaysia tidak semestinya memihak kepada dan tidak harus memihak kepada China ataupun Amerika Syarikat. Yang penting ialah Malaysia mesti memberitahu kedua-dua kuasa ini bahawa negara-negara ASEAN tidak ingin memilih. Kita tidak ingin memilih di antara China dengan Amerika Syarikat. Malaysia memerlukan dua-dua kuasa besar, tetapi ASEAN, negara-negara di ASEAN Tenggara tidak berhasrat untuk memilih. Bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng akan dihadapkan dengan dua lagi pertuduhan berkaitan rasuah pada 11 September ini di Mahkamah Session Batu Werf. Perkara itu didedahkan oleh Timbalan Pendakwa Raya Wan Shahruddin Wan Ladin hari ini. Menurut bernama, Lim dijangka menghadapi dua pertuduhan baru di bawah Seksyen 403 Kanun Keseksaan di Mahkamah Session Butterworth di Pulau Pinang. Seksyen 403 Kanun Keseksaan berkait penyelewengan harta yang tidak jujur yang membawa hukuman penjara antara 6 bulan hingga 5 tahun denda dan sebatan. Lim yang diberi notis selepas menghadiri sebutan kes berasingan di Mahkamah Session Kuala Lumpur menyifatkan tuduhan baru itu bermotif politik. Memetik laporan melimil, Lim berkata pertuduhan yang dikenakan pada sehari sebelum penamaan calon pilihan raya Sabah akan mempengaruhi jadual berkempennya. Bagaimanapun, Lim mengatakan dia akan tetap terlibat dalam kempen yang akan berlangsung selama 2 minggu sehingga 25 September diikuti dengan hari pengundian pada 26 September. Kemungkinan tuduhan baru akan dikenakan terhadap Lim dilaporkan sejak minggu lalu. Lim turut mendakwa Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia membocorkan maklumat itu sebelum memberikan notis kepadanya dan menganggapnya tindakan yang tidak profesional. Dalam pada itu, Ketua Polis Negara Abdul Hamid Badur berkata pihaknya sedang mempertimbangkan untuk mengklasifikasikan kes pencemaran Sungai Gong sebagai jenayah terancang jika elemen sabotaj dikesan. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong pun sendiri telah pun bertitah mengenai perkara ini. Begitu serius sekali mengancam kesihatan keselamatan orang ramai. So pihak kita sentiasa melihat daripada sudut undang-undang, apakah undang-undang yang terbaik untuk nak menangani kes ini. So salah satu daripadanya ialah sekiranya ada unsur-unsur sabotaj, perbuatan yang berulang-ulang misalnya. So kita boleh kelaskan dia sebagai jenayah terancang dan peruntukan di bawah SOSMA boleh diambil. Bercakap pada sidang media hari ini, Abdul Hamid berkata Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman mencetuskan idea itu semasa perbincangan baru-baru ini dengan Peguam Negara Idrus Harun mengenai krisis tersebut. Abdul Hamid menambah bahawa pendekatan itu dapat digunakan untuk kes-kes yang akan datang. Rosmah Mansor merupakan seorang yang amat mementingkan imej dan menyalurkan RM100,000 sebulan untuk pasukan tentera cyber bagi menangkis tanggapan negatif. Perkara itu didedahkan oleh pembantu Rosmah Rizal Mansor ketika memberi keterangan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Ketika memberi keterangan dalam perbicaraan rasuah kes projek solar hybrid untuk sekolah luar bandar di Sarawak,
Rizal memberitahu telah menubuhkan satu pasukan tentera cyber pada 2012 atas arahan Rosmah. Pasukan itu ditugaskan untuk memantau kandungan media sosial yang kritikal atau memberikan persepsi negatif terhadap isteri bekas Perdana Menteri itu. Sebelum itu, pasukan Rosmah memohon mahkamah supaya melarang laporan media dibuat terhadap keterangan Rizal tetapi ditolak oleh Hakim Muhammad Zaini Mazlan. Rosmah berdepan pertuduhan meminta 187.5 juta ringgit dan dua tuduhan menerima suapan 6.5 juta ringgit daripada pengarah urusan Cepak Holdings, Saidi Abang Samsudin. Sementara itu, Rizal turut mengaku melarikan diri dari Malaysia selepas Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum lebih 2 tahun lalu. Katanya tindakan itu diambil kerana panik apabila mengetahui dua individu yang terbabit dalam projek hybrid solar kerajaan telah ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Jumlah kes COVID-19 yang aktif telah meningkat kepada 312 kes yang tertinggi dalam tempoh hampir 3 bulan. Kali terakhir jumlah kes aktif melebihi 300 kes adalah pada 19 Jun ketika negara merekodkan 344 pesakit aktif. Kes aktif yang meningkat hari ini merupakan hasil daripada 24 jangkitan baru yang direkodkan setakat tengah hari tadi. Dalam satu kenyataan, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, terdapat 18 kes penularan tempatan dan 6 kes import. Sebahagian besar kes tempatan direkodkan di Kedah melibatkan 16 rakyat Malaysia dan 2 orang bukan warga negara. Di Sabah, kluster Benteng Lahad Datu yang menyebabkan lonjakan kes COVID-19 yang aktif beberapa hari ini hanya merekodkan 2 kes baru. Sementara itu, zon merah meningkat kepada 3 dan yang terbaru diumumkan adalah Kota Star di Kedah serta Tawau di Sabah. Sebelum ini, hanya Lahad Datu berada dalam kategori zon merah. Musa Aman mungkin telah gagal membuat 2 kali kemunculan semula, tetapi bekas Ketua Menteri Sabah itu menampaknya tidak mahu melepaskan cita-citanya. Musa dalam satu ciapannya di Twitter hari ini memberi bayangan akan bertanding di kawasan Dun Baru, Sungai Manila dan tidak akan mempertahankan kerusinya di Sungai Sibuga. Sungai Manila merupakan salah satu daripada 13 kerusi Dun tambahan daripada 73 kerusi Dun yang bakal dipertandingkan pada pilihan raya negeri akan datang. Kerusi baru ini lebih menarik bagi Musa kerana sebahagian besar penyokongnya telah berpindah ke sana ketika Dun ini diwujudkan. Bagaimanapun, beliau mungkin menghadapi masalah mencari parti yang bersedia menerimanya. Menurut Astro Awani, pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Bung Muhtaradin mendedahkan Musa tiada dalam senarai calon yang akan bertanding dalam PRN Sabah. Barisan Nasional dijangka mengumumkan senarai nama calon PRN Sabah dalam sebuah majlis yang dijadualkan esok. Sekiranya BN Sabah menolak untuk meletakkan Musa sebagai calon, beliau mungkin harus beralih kepada Bersatu atau bertanding sebagai calon bebas. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Nusya Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.